Assalamualaikum semua, welcome to my channel. Thank you kepada semua yang telah subscribe, dan kepada lagi yang belum lagi subscribe, dipersilakan tekan butang subscribe, like dan juga the bell notification guys. Aku memang hargai support korang. You guys are the best. Terbaik. Kisah seram yang aku nak sampaikan hari ini adalah berkenaan dengan sebuah keluarga di mana sesuatu telah terjadi pada tahun 2015. Dan kisah ini dia ada melibatkan dengan pendamping. And memang menarik guys cerita ni. Jadi tanpa membuang masa lagi, macam biasa, kita teruskan dengan Seram Kliwon. Let's go. Kisah ini dia bermula dengan seorang budak perempuan yang hanya berumur 15 tahun, dan perempuan ini nama dia adalah Amira. Hari tu dia terpaksa untuk mengambil cuti ataupun dia terpaksa pulang ke rumah lah daripada asrama dia. Jadi semasa dia dekat asrama tu, bila dia nak balik ke rumah dia, macam biasalah dia akan menelpon ibu dia. Okey, jadi Amira dia telah telefon ibu dia untuk bertanyalah dekat mana dia berada sekarang kan, dah on the way ke, baru nak gerak ke apa kan. So dia call mak dia, and then mak dia angkat. Belum sempat Amira cakap apa-apa, mak dia terus bersuara dan berkata, "Amira, Wang Long awak sakit ni. Kejap lagi ibu sampai ibu sampai dan kita pergi menziarah dia. Kesian Wan Long tu, nampak agak tenat dia sekarang." Jadi Amira pun dia mengiyakanlah dengan kata-kata ibu dia, lalu dia letak telefon itu. So dia fikir, okey, sebelum ibu dia sampai, dia nak settle semua kerja dia, terutama sekali dia nak settlekan dia punya solat Zuhur pada time tu. Jadi selepas dia dah solat tu, dia kemas-kemas barang dia tau. Kemas-kemas barang dia semua, packing lah banyak aku kan. Dia nak ambil cuti dalam 3 hari 2 malam macam tu tau. So dia nak make sure lah dia punya kerja-kerja, ada kerja nak kena bawa balik ke apa lah. Dia nak make sure semua ada. Dan sambil-sambil dia duduk mengemas tu, dia macam duduk terfikirlah dekat Wan Long kan. Dia macam kesian tau. Alamak, Wan Long sakit pula kan. Tak disangka-sangka tau. Okay, so basically Wan Long Amira ni, dia adalah adik kepada arwah nenek dia tau. So macam Amira dia pun terfikir tau, mengapa Wan Long sakit? Sebab sebelum ni dia nampak keadaan dia macam sihat-sihat dia tau, macam tak ada apa-apa sakit tau. So dia macam tertanya-tanya tau, banyak gila persoalan yang telah timbul dalam kepala Amira pada time tu. Jadi selepas Amira dah selesai daripada solat Zuhur tu, macam biasalah dia nak double check balik dia punya barang-barang semua kan. Okay, dia pun terus tengok dekat celah-celah tingkap dia. Bila dia tengok kat celah tingkap dia nampak dia punya mak dah sampai, dah duduk tunggu dah dekat pondok guard tu kan. Dia pun macam, "Ui, cepat betul ibu sampai member drift ke apa kan." Dia pun dah macam, "Okey lah, aku nak kena cepat ni kan, tak nak pula ibu tunggu aku lama sangat." Dia pun terus pack barang, terus keluar berjumpa dengan ibu dia. So dekat kereta dia tu, ibu dia datang bersama ayah dia lah. So Amira ni peluk-peluk lah dekat mak dia kan. Dia lah nak lepas rindu kan. Peluk mak dia, peluk ayah dia, bersalaman, cium cium dahi, cium semualah kan. Rindu lah, sampai menangis-nangis pun ada tau. Dan kemudian mak dia macam, dah tak payah nak nangis-nangis sangat lah. Jom kita pergi ke rumah Wan Long. Wan Long dengan semua orang dah menunggu dekat sana tau. So sewaktu sahaja mereka bertolak daripada asrama Amira tu, dalam perjalanan tu kan, ibu Amira ada menceritakanlah dekat si Amira ni, yang dia berkata, arwah nenek Amira ni pernah pesan dekat mak dia tau, bahawa jangan terlampau rapat dengan Wan Long dia tau. Macam pelik kan, kenapa pula arwah nenek berkata macam tu kan? Bukan Wan Long ni nampak baik je ke, penyayang semua kan? Dan Amira tanyalah kenapa kan. Dia punya mak dia pun macam berdiam sahaja. Basically macam tanpa apa-apa sebab tau. Itu tambah lagi persoalan dalam kepala si Amira ni. Sebab kalau ikutkan pengetahuan Amira ni, Wan Long je ni kan memang seorang yang baik tau. Sampai ke mak ni dia pun kan, bila arwah nenek dia pesan jangan rapat sangat dengan Wan Long kau ni kan, mak Amira ni dia macam kesian tau. Kesian dan juga mengambil berat dekat Wan Long ni sebab Wan Long ni dia dah tak ada keluarga yang tinggal tau. Basically dia tak ada keluarga lah. Sebab Wan Long je ni, dia tidak pernah berkahwin. So dia telah membujang sehingga dia tua. Jadi sebaik sahaja mereka sampai ke rumah Wan Long, bila nak masuk gate rumah Wan Long dia tu, Amira dah nampak motor abang dia yang bernama Amin. Dia macam, "Oi, awal betul abang sampai kan. Ni pun satu, ni confirm rempit ni kan, rempitnya ni kan. Awal sangat sampai kan." So dia macam, "Oh, okey lah, semua dah ada, okey lah, sampai-sampai boleh berjumpa lah dengan abang ni kan."
Okey, so bila dah sampai tu, ibu Amira dan juga ayah Amira turunlah daripada kereta. Tetapi bukan Amira. Amira dia memilih untuk duduk sahaja dalam kereta. Jadi mak dia macam pelik lah. Amira, kau apa hal ni? Dah sampai kan rumah Wan Long kan? Turunlah. Kau punya abang dah tunggu dah tu dekat dalam kan? So macam Amira macam okey lah, dah kena paksa kan, nak kena turun lah kan, nak kena sobat pula nanti kan. So basically kenapa Amira dia duduk dalam kereta kan, sebab sewaktu sahaja mereka sampai dekat rumah Wan Long tu, Amira dia terasa macam tak berapa nak sedap tau. Dia rasa macam pening-pening, rasa tak selesa, rasa lawyer dekat tekak tau. So sebab itulah dia tak nak turun kereta kan. Tapi dah kena paksa dengan mak dia, dia pun turun. Okey, jadi mereka bertiga menuju ke rumah Wan Long. Dan bila masuk ke rumah Wan Long itu, Amira ternampak abang dia sedang tunggu dekat ruang tamu. So mereka pun berjumpa lah dengan abang dia kan. Cuma yang pelik dia dekat sini, Amira semasa dia ternampak abang dia itu, abang dia duduk macam tak berapa nak senang tau, tak berapa nak selesa lah. Buntut kiri kanan lah, duduk gauk-gauk kan. Dia rasa tak selesa tau, nampak macam berpeluh ke apa kan. Tetapi Amira dia hanya mendiamkan diri. Jadi selepas empat sekeluarga tu dah berjumpa, ibu Amira pun berkata, jom kita masuk jumpa Wan Long, kita tengok keadaan ni kan. Dia duduk bertunggu tu kan. Dia rindu dekat korang dua ekor ni, kau tahu tak? Amira, Amin, korang ni lama tak jenguk dekat si Wan Long ni kesian dia. Jadi okey, mereka berdua, Amira dan Amin, masuk ke bilik Wan Long. Dan pada time tu kan, tak dan lagi nak masuk, dia hanya dapat jenguk daripada luar pintu. Amira betul-betul rasa tak selesa. Dia punya tak selesa tu makin teruk tau. Dia macam dah nak terluek tau, nak termuntah bagai tau. Jadi Amira dia meminta izin daripada ibu dia supaya dia hanya nak tunggu di luar bilik. Dan sambil-sambil tu dia akan mendoakan lah supaya Wan Long dia akan sembuh kembali. Jadi Amira pun terus keluar daripada bilik Wan Long dia, terus ke arah beranda dekat rumah si Wan Long you tahu. Amira bersama abang dia. Jadi semasa mereka duduk lepak-lepak kat beranda tu kan, nampaklah kereta-kereta saudara mara mereka semua dah sampai tau. Macam yelah kan, so dah dapat bad news kan yang Wan Long sakit. So memang ramai lah pada time tu tau yang sampai dekat rumah Wan Long ni. Jadi si Amira ni dia mengajak abang dia untuk pergi ke kereta dia. Sebab diorang rasa tak selesa tau. So basically bila Amira rasa tak sedap, abang dia pun sekali guys. Diorang punya umur tak jauh lah. Si Amira dia 15 tahun. Si Amin ni, abang dia berumur 16 tahun. So mereka pun bergegas ke kereta Amira ni. Bukannya mereka tak nak berjumpa dengan saudara mereka lah. Hanya disebabkan mereka rasa kurang selesa. Dan Amira pun katalah, tak apalah, kejap lagi lah kita jumpa diorang semua kan. Kita duduk je lah dulu kat kereta abang. Jadi mereka pun terus menuju ke kereta. Dan semasa mereka tengah lepak dekat kereta Amira tu, Amira dia ada bertanya kepada abang dia, bang, kau ada rasa apa-apa tak? Ada rasa tak selesa ke, tak sedap ke apa kan? Rasa lawyer dekat tekak ke? Sebab aku rasa macam tu lah bang. So bila abang dia dengar Amira cakap macam tu, abang dia terus menjawab, kau ni bukan-bukanlah, kau ni buat diam-diam sudah. Aku pun ada rasa juga, tapi cover-cover lah. Engkau ni pun tak reti cover, lemak, itu pun nak kena ajar ke? And then Amira pun dia macam tersengih dan juga giling kepala macam yelah tu, kalau abang rasa okey lah, abang faham lah maksud saya. So dia punya perasaan ketidakselesaan tu kan, si Amira dengan abang dia ni memang begitu peka tau, memang fokus gila tau. Tambah-tambah lagi sebab diorang ni, budak dua ekor ni, mereka ada belajar tentang ilmu-ilmu gaib tau. Dan untuk abang dia pula yang berumur 16 tahun ni, dia pun sudah menghafal 30 juzuk pada time tu. Dan lama jugalah mereka lepak dekat kereta Amira tu. Sebab pada pukul 3.30 petang pada time tu, ibu dan ayah mereka sudah pun keluar daripada rumah Wan Long. Dan mereka pun telah bertolak pulang ke rumah. Dan pada keesokan harinya, mereka telah menerima satu berita yang teramat sedih. Sebab mereka telah menerima khabar bahawa Wan Long mereka telah meninggal dunia selepas waktu subuh pada pagi itu juga. Jadi mereka sekeluarga terus bergegas menziarahi arwah Wan Long mereka. So semasa mereka sampai dekat rumah si Wan Long tu, nak pergi ke bumi lah arwah Wan Long mereka kan. Mereka mengiring jenazah Wan Long itu sehingga ke kubur tau. Hanya mereka tau, disebabkan Wan Long dah tak ada keluarga lain. So keluarga mereka ni yang menguruskan segala pengemumian Wan Long mereka itu.
Dan lagi sekali guys, pada time tu Amira dia rasa lawyer yang memang makin teruk tau. Jadi Amira ni dia memang tak boleh handle dah. Dia terus beredar daripada mengiringi jenazah arwah Wan Long ni tu dan duduk dekat tepi tau. Macam abang je ni awal-awal dah cabut dulu lah. Sebab dia dah memang tak boleh handle lah. Rasa nak termuntah semua kan. Member dah give up awal-awal tau. Jadi setelah selesai majlis penguburan, mereka telah pun pulang ke rumah Wan Long mereka. Dan pada malam itu, sanak saudara bersama ibu Amira, mereka telah bersepakat untuk melakukan tahlil untuk arwah Wan Long mereka. So sepanjang mereka membaca surah Yasin dan juga segala doa-doa semua, Amira dia terperasan satu benda yang memang menakutkan, di mana dia ternampak seekor lipan yang berwarna hitam yang memang begitu panjang. Panjang dia macam sepanjang-panjang kaki ibu dia lah kira dia. Dia pun dah takut guys. Dia pun takut dan dia memberitahu pada ibu dia. Dia menepuk-nepuk lah peha ibu dia kan. So, ibu, lipan kan. Tetapi bila Amira hendak menunjuk ibunya ke arah lipan tersebut, lipan itu telah lesap dalam sekelip mata. Jadi apabila itu terjadi, Amira dia rasa begitu takut guys. Sebab daripada awal lagi dia memang rasa tak sedap hati tau. Dia bajet dah settle lah, lepas dah settle penguburan arwah Wan Long ni kan. Tetapi masih lagi bersambung tau. So dia memang tak duduk diam lah sepanjang bacaan Yasin tersebut. Cuma dia macam tak hiraukan lah perkara tersebut. Dia pun tunggu sehingga majlis tahlil itu berakhir. So selepas itu mereka pun beramai-ramai lah berpakat untuk tidur dekat rumah arwah maklum mereka. And dia pun, Amira dia rasa kesian dekat ibu dia sebab memanglah sedih gila kot lepas dia punya arwah Wan Long telah meninggal dunia. So untuk Amira ni, dia tidur bersama dengan dua orang sepupu dia yang bernama Mamat dan juga Fitri. And dekat bilik sebelah tu memang ramai lah dia punya sepupu, sepapat, saudara mara semua kan. Dan pada malam tersebut mereka duk bersembang-sembang lah, mengenang ya, menceritakan tentang arwah Wan Long mereka zaman diorang kecil-kecil lagi kan. So biasalah bila lepak dengan cousin-cousin semua dekat kampung, memang kau takkan perasan man kau punya timing tu kadang-kadang kau bawa-bawa kan, esok tak tahu dah hari Selasa. Macam tu lah Amira pada time tu dengan jumlah cousin-cousin dia tau. Tapi bila yalah dia tengah penat nak uruskan jenazah arwah Wan Long dia semua kan, daripada asrama balik ke kampung semua, Amira ni dia tertidur. Sepanjang malam tersebut, Mamat dan juga Fitri mereka tidur mati tau. Kecuali Amira ni tau. Amira ni dia macam tidur-tidur ayam, okay? So bila dia terjaga tu, dia nak mencari dia punya handphone. So dia nak raba-raba lah cari-cari bawah katil semua kan. Tiba-tiba dia tersentuh sesuatu tau. And bak kata Amira, dia rasa seperti dia telah menyentuh kaki seseorang. So dia fikir kalau dia nak terpegang kaki katil ke apa, macam pelik. Sebab apa yang dia pegang tu rasa dia sejuk, tapi dia punya tekstur tu bukan keras tau. Dia ibarat macam dia tersentuh kulit manusia tau. And then dia macam tertarik lah tangan dia kan. And then dia pun sambung lagi duduk cari-cari. And then dia tersentuh lagi sekali tau. Tapi kali ni apabila dia sentuh benda tersebut, benda tu terus mengalihkan daripada pegangan Amira tau, dengan begitu cepat. Amira pun tersentap lah. And time tu Amira dia rasa begitu takut guys. So dia pun menggerakkan badan Mamat, tubuh badan Mamat yang tengah tidur. And then Mamat terjaga dengan muka mamai, aliu basi, meleleh semua kan. Dia pun tanya dekat Amira ni, "Weh Mira, apa hal kau ni?" Dan Amira dalam nada yang takut, dia bertanya kepada Mamat, "Weh, phone aku dekat mana weh?" Dan Mamat pun macam, "Alamak kau ni ganggu aku betul lah." And then Mamat duk raba-raba. Rupanya phone Amira ni dekat sebelah si Mamat ni. Dan dia pun menghulurkan handphone tersebut kepada Amira. So apabila Amira telah mengambil dia punya handphone tu, dia nak buka lah flashlight kan. Dia malas nak bangun tekan switch lampu semua. Dia pun buka hulu-hulu dalam bilik tu kan. Tanpa dia jangka Amira dia begitu terkejut apabila dia ternampak susuk tubuh iaitu pocong sedang menghantuk kepala dia dekat pintu bilik mereka. Kau just bayangkan, pocong sedang menghantuk kepala dia. Tak tengah-tengah malam buta. Takut gila weh. Amira pun dia terus mengucap dalam hati dia. Dia tak mampu nak mengeluarkan suara sebab dia terlampau takut. Dan sambil-sambil itu
Amira dalam hati dia membaca segala ayat-ayat suci Al-Quran, dia membaca ayat kursi, surah Al-Baqarah, Al-Fatihah dan sebagainya. Dan sepanjang dia membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu, dia hanya mampu untuk menutup mata. Dia memang tak berani untuk membuka mata dia apabila dia ternampak susuk tubuh pocong sedang menghantuk-hantuk kepalanya di pintu bilik mereka itu. Dan yang paling menakutkan dekat sini guys, sepanjang Amira membaca segala ayat suci Al-Quran, tanpa dia sedari, bukan dia seorang saja yang sedang membaca ayat-ayat tersebut. Dia terdengar suara yang bisikan yang begitu halus di tepi telinga dia, yang saling membaca ayat-ayat Al-Quran itu. Amira punya jantung pada time tu memang berdebar dengan kencang sekali guys. Dia teruskan menutup mata dia untuk beberapa seketika yang agak lama, sehinggalah suara bisikan itu perlahan-lahan hilang. Dan sebaik sahaja suara itu menghilang, Amira menguatkan hati dia, membuka mata dia dan terus melihat handphone dia. Dekat situ jam sudah menunjukkan pada pukul 6 pagi. Dan dia lega, dia dah tak nampak dah susuk tubuh pocong itu tadi. Jadi bila dah pukul 6 tu, dia terus mengejut Mamat dan juga Fitri untuk menunaikan solat subuh secara berjemaah. Jadi Mamat pun dia membangunkan diri dia dengan dalam keadaan mamai. Dia terus membuka suis lampu. Alangkah nasib baiknya tiada apa-apa pun susuk tubuh yang wujud dalam bilik mereka pada time tu. Jadi Amira dia menghembuskan nafas yang lega lah, sebab dia takut dengan pocong yang dia nampak pada ketika itu. Untuk Mamat dan Fitri pula, mereka macam mamai lah, mamai terpinga-pinga kan. Mereka tak tahu apa telah terjadi, tetapi mereka ternampak Amira berada dalam keadaan begitu resah. Jadi selepas selesai mereka menunaikan solat subuh berjemaah, mereka pun terus ke bahagian dapur untuk menolong apa yang patut, untuk nak sediakan sarapan semualah. Jadi pada pukul 8.30 pagi macam tu, mereka bersarapan beramai-ramai. Dan Amira dan sekeluarga mereka terlebih dahulu meminta izin untuk pulang, disebabkan pada petang itu Amira dia perlu untuk balik ke asrama dia. Selepas mereka sudah bersalam-salaman untuk pulang ke rumah, Amira ternampak abang dia dah sampai dulu dekat kereta guys. Abang dia dah tunggu dah dalam kereta. So semasa perjalanan keluar daripada rumah arwah maklum dia tu, Amira berkata dalam diri dia, mesti ada benda yang terjadi dekat abang aku ni. Kalau benda itu terjadi dekat aku, semestinya akan terjadi dekat abang aku juga. Sewaktu Amira sampai dekat kereta dia, dia terus menegur abang dia dan tanya, abang tak ada rasa apa-apa yang pelik ke malam tadi? Abang dia hanya diam keras je guys. Member muka takut weh. Dan Amira memaksa untuk abang dia beritahu, beritahulah kat aku apa jadi kan. So abang dia yang bernama Amin ni berkata, aku banyak dengar suara-suara yang halus yang bisik-bisik kat telinga aku lah Amira. Aku tak boleh tidur sepanjang malam weh, sehinggalah azan subuh berkumandang. Engkau pula apa cerita? Muka pucat gigi ni apa hal kan? Dan Amira pun berkata, aku kena kacau dengan pocong weh. Pocong duk lepak dekat pintu bilik kita orang, kau tahu tak Amin? Amin memang tergamam lah. Dan dia pun berkata, kau ni teruk sangat kau ni kan. Kau lagi angker kau punya gangguan ni kan. Kau ni tak betul kuasa dia kan. So Amira pun dia hanya tergelak dan juga geleng kepala macam, aduh abang ni buat hal betul lah. Okey lah, jomlah kita balik kan. Jadi sepanjang perjalanan dalam kereta, tak ada seorang pun berkata apa-apa yang telah terjadi pada malam tadi tau. Tambah lagi dengan ibu dia berada dalam keadaan begitu sedih selepas pemergian arwah Wan Long dia. Mereka hanya diamkan diri sehingga mereka tiba di rumah. Sewaktu mereka sampai ke rumah, macam biasa unpack barang, simpan beg semua. Dan Amira dengan segera dia bersiap sedia untuk pulang ke asrama. Dah punggah balik nak balik asrama kan. Member busy gila guys. So dia duk kemas-kemas barang itu. Dia perasan yang perangai ibu dia ada benda yang macam tak kena tau. Sebab semestinya bila dah sampai rumah tu, mereka akan saling tegur-menegur, betul tak? Tetapi bila dia menegur mak dia macam berperangai agak dingin tau. Agak dingin dan juga mengelak daripada berbual bersama Amira. Dan dia pun macam mengelak dia nak hantar si Amira ni untuk pulang ke asrama. Untuk abang si Amira ni pula, si ayah dia dah menghantar dia pulang ke pusat tahfiz dia.
So dekat rumah tu hanya Amira dan ibu dia sahaja. Jadi apabila abang dia dan juga ayah dia hendak beredar daripada rumah tersebut, abang dia mencuba untuk bersalaman bersama ibu dia, tetapi somehow ibu dia mengelak untuk bersalaman dan masuk ke dalam bilik air. Dan alasan yang diberi oleh mak dia adalah dia sakit perut. Tak tahan aku rasa lah. Sebaik sahaja abang dan juga ayah Amira telah beredar dari rumah tersebut, Amira dia terasa agak seram apabila dia berduaan sahaja dengan ibu dia dekat rumah. Jadi semasa Amira dia sedang kemas-kemas barang dia, dia perasan di tepi mata dia, ibu dia hanya memerhatikan dia daripada jauh. Dan dia boleh rasa yang ibu dia berada dalam keadaan macam berdengus sambil melihat segala perbuatan Amira pada time tu. Cuma yang bagus untuk Amira ni, dia sentiasa berfikiran positif and dia masih fikir macam itu ibu aku perlu spend time bersama dia sebelum aku pulang ke asrama. Jadi Amira dia cuba untuk duduk bersebelahan bersama ibunya, tetapi ibu dia bangun macam biasa pergi tandas balik. Amira pun dia rasa macam begitu resah tau, sebab yalah, apa pasal perangai mak aku macam ni kan? Aku dah lah rushing nak balik asrama ni. Aku plan nak balik lepas asar. And biasanya ibu dia akan menyiapkan segala bekalan makanan untuk dia. Tetapi kali ini ibu dia tidak berbuat apa-apa sahaja. Hanya lepak dalam bilik air. So dekat situ lagi bertambah pelik lah si Amira ni. Jadi dia pun fikir, okey, untuk meredakan keadaan, aku solat asar dulu. Dan selepas solat asar, Amira pun dia sambung bersalawat dan juga membaca surah Al-Baqarah dan juga ayat kursi untuk meredakan keadaan. Dan dia perasan ibu dia sama juga lari masuk ke dalam bilik air. Tapi secara kebiasaannya untuk Amira, apabila dia berselawat sahaja ataupun membaca surah ayat Al-Quran, ibu dia selalu akan berteman dan juga mengaji bersama dia. Tetapi bukan untuk kali ni guys. Ibu dia selepas keluar toilet tu, Amira tengah berselawat lagi, mak dia hanya berdiri, duduk diam, memerhatikan Amira. Jadi sepanjang Amira berselawat, dia dah tak boleh fokus tau. Dan dalam hati dia, dia bertanya kepada diri dia, kenapa perangai ibu semakin aneh, semakin pelik? Adakah dia adalah ibu aku? Sebaik sahaja dia selesai daripada solat asar, berselawat dan juga mengaji, Amira dia telah memasang pendinding diri dia dan juga berusaha untuk menjaga wuduk dia. Dan dia sentiasa membaca dan juga selawat dalam hati dia untuk mengelakkan daripada apa-apa gangguan yang berlaku dekat rumah dia itu. Tak lama kemudian, ayah dia pulang ke rumah selepas menghantar abang dia, tetapi ayah dia terus pergi ke masjid sebab dah masuk waktu asar. Dan pada ketika itu, Amira dia ternampak ibu dia. Dia sedang duduk di ruang tamu. Dan Amira macam biasa, seorang anak, dia mendekatikan diri dia ke arah ibu dia. Dan dia pun menegur ibu dia dengan perlahan. Dia memanggil ibu dia. Ibu okey ke tak ni? Kenapa ibu senyap dia daripada tadi? Tetapi ibu dia tetap senyap guys. Dia duduk pandang, termenung melihat televisyen. Tapi televisyen tu tak on. So dekat situlah Amira lagi merasa risau tentang keadaan ibu dia pada time tu. Tetapi Amira dia tidak give up guys. Dia still hendak berbual bersama ibu dia. Jadi apa Amira buat adalah dia mendekati ke telinga ibu dia dan memberikan salam. Dan yang menakutkan adalah apabila dia memberi salam kepada ibu dia menoleh perlahan memandang Amira. Dan Amira ternampak mata ibu dia terlihat kosong, seolah-olah telah dipukau. Memang putih sahaja guys, tak ada anak mata yang warna hitam ni tau. So dekat situ Amira terus mengucap. Dia mengucap, berselawat, membaca semua. Dan mak dia hanya memandangkan dengan muka yang marah sambil berdengus. Ibu dia juga cuba untuk memegang tangan Amira. Cuma yang peliknya, ibu dia macam tak mampu nak mendekati dirinya ke arah Amira. Mungkin ada benda yang telah masuk ke dalam ibu dia. Dan pada time tu Amira dia telah mendindingkan diri dia dan juga dia sedang berwuduk. Itu boleh jadi salah satu sebab kenapa ibu dia tak mampu untuk menyentuh dia. So dalam keadaan panik, Amira dia terus bangun daripada kursi tersebut dan dia mengunci semua pintu dekat rumah itu sebab dia risau kalau ibu dia hendak melarikan diri dan membuat gangguan di kawasan rumah mereka itu. Amira juga telah menyuruk segala pisau benda-benda yang tajam dalam almari sebab dia risau kalau mak dia ambil pisau tu, masak mat, settle, dah lah tengah kena buka kan. So dia make sure semua perkakas-perkakas dapur, pisau semua disimpan rapi, mak dia tak boleh ambil. Cuma yang menakutkan dekat sini guys,
sepanjang Amira buat benda tu semua, mak dia bangun daripada kerusi, hanya berdiri tegak dan memerhatikan pergerakan Amira. Dia tak lepas pun pandangannya daripada Amira tau. Amira kulu kilir kunci pintu depan, pintu dapur, pintu tandas semua dia kunci. Mak dia usah je dia dalam mata yang begitu menakutkan. Amira cuba untuk menghubungi ayah dia, tetapi ayah dia tak bawa telefon pergi masjid. Jadi apa yang Amira buat adalah dia segera membacakan surah Al-Baqarah secara kuat dan juga ayat kursi, dan sambil itu ibu dia hanya memberikan reaksi seperti biasa, iaitu tenungan yang amat menakutkan. Cuba untuk masuk ke tandas lagi sekali guys, tetapi dia tidak berjaya untuk masuk ke tandas tersebut sebab Amira dah kunci semua pintu di rumah itu. Dan kalau korang nak tahu, aku bagi gambaran sikit. Setiap pintu dekat rumah Amira tu, dia punya selat kunci tu tinggi tau. Okay, so nasib baiklah untuk Amira ni, mak dia tubuh badan memang pendek tau. So dia tak sampai nak buka selat tu. Amira ni ternyata lebih tinggi lah daripada mak dia. So bila mak dia nak cuba buka pintu, tak dapat nak buka semua kan, dia jadi makin marah. Dia makin lagi berdengus dekat si Amira ni. Dan Amira ternyata dalam ketakutan, dia hanya mampu untuk duduk mengaji sambil menunggu kepulangan ayah dia itu. Dan yang nasib baiknya, tak lama selepas itu dia terdengar bunyi kereta ayah dia pulang. Amira dengan segera berlari ke arah pintu utama dan membuka pintu tersebut dalam keadaan panik, berpeluh semua. Dan ayah dia terkejut, tanya, Amira, kenapa dengan awak ni? Kenapa muka pucat ni kan? Dan Amira cerita segalanya dekat ayah dia. Dan ketika itu ibu dia mencuba untuk keluar daripada rumah untuk melarikan diri, tetapi dihalang oleh ayahnya. Jadi ayah dia telah memeluk erat sambil Amira membaca surah-surah ayat suci Al-Quran di telinga ibu dia. Dan sambil-sambil itu ayah dia ada bagi tahu dekat si Amira ni yang dia telah pun memanggil ustaz daripada Darul Shifa untuk datang. Dan ayah Amira nasihatkan dia untuk mengambil tudung dan juga telekung dan memakaikan dia kepada ibu dia. Dan Amira dalam keadaan begitu sedih, dia menyuruh ayah dia untuk memegang ibu dia, lalu dia mengambil telekung dan memakai dia kepada ibu dia untuk menutup aurat sebelum ustaz dia sampai. Dan ketika itu ibu Amira ternyata terlampau lemah. Ayah dia telah letakkan dia di atas sofa untuk berehat. Dan nasihat ayah dia kepada Amira adalah untuk meneruskan membaca surat-surat ayat suci Al-Quran kepada ibu dia sambil menunggu ustaz sampai. Dan tak lama kemudian, seorang ustaz daripada Darul Shifa yang bernama Ustaz Halim, dia pun sampai. Dia tengok keadaan ibu dia sebegitu, dia pun membacakan ruqyah dan juga memberikan air bacaan Yasin dan menasihatkan supaya ibu dia mandi bersama air limau kasturi. Jadi Amira pun dia telah mengikuti segala nasihat Ustaz Halim. Ustaz Halim pula dia bersembang dengan ayahnya di luar rumah. Kemudian Ustaz Halim pun telah pulang dan ayah dia terus masuk ke rumah dan dia terus membaca beberapa potongan ayat Al-Quran di hadapan ibu dia dan juga meniupkan dari kepala sehingga hujung kaki. Dan sambil-sambil itu ayah Amira ada mencabutkan cincin pemberian arwah Wan Long kepada ibunya sebelum arwah Wan Long telah mengebuskan nafas terakhir dia. Jadi selepas ayah Amira telah membaca potongan ayat Al-Quran dan juga memberikan air bacaan Yasin, mereka berdua berehat. Dan pada masa itu ibu Amira sedang terlantar pingsan. Selang beberapa jam kemudian ibu Amira pun sedar dan ayah dia menyuruh isterinya itu untuk mengucap 2 kalimah syahadah sambil memberikan air bacaan Yasin. Dan Amira pula telah disuruh oleh ayahnya itu untuk menjaga ibunya seketika. Dan pada time tu ayah dia keluar entah ke mana tak tahu, tetapi dia mengambil cincin yang diberikan oleh arwah Wan Long itu bersama dia. Jadi sewaktu Amira sedang menjaga ibu dia, ibu time tu tengah sedar tau. Okey, jadi Amira dia ada menceritakan kepada ibunya tentang apa yang telah terjadi. Dan yang sedih, ni sedih sikit lah sebab pada time tu sepanjang Amira duk bercerita dekat dia, ibu dia berada dalam keadaan yang begitu lemah. Dia punya air mata pun telah berlinang dekat pipi dia. Dan kemudian ibu dia berkata dengan suara yang perlahan, Tak sangka betul apa yang nenek kamu cakap, Amira. Wan Long awak itu dia ada membela. Itulah kata-kata ibu kepada Amira. Amira pun dia terkejut dan dia hanya mampu menyuruh ibu dia untuk berehat.
Dan tak lama selepas itu, ayah dia pulang bersama abang dia, dan ketika itu sudah masuk waktu maghrib. Jadi mereka pun berjemaah bersama di ruang tamu, sementara ibu yang sedang uzur hanya duduk di belakang sambil berzikir. Setelah selesai solat maghrib, mereka meneruskan dengan bacaan wirid dan juga doa, dan mereka juga telah membacakan surah Yasin untuk disedekahkan kepada arwah Wan Long. Dan kemudian ayah Amira ada memanggil dia masuk ke dalam bilik dia, di mana dia hendak memberitahu sesuatu kepada Amira. Jadi apa yang dikatakan oleh ayah dia itu adalah, dia cakap yang Ustaz Halim tu ada cakap yang ibu telah melakukan akad penerimaan saka ketika menerima cincin tersebut. Dan Amira pun memang terkejut lah. Amira pun dia terus terjah dekat mak dia, guys. Dia terjah dan dia tanya kepada ibu dia, bagaimana ibu boleh melakukan akad? Dan ibu dia pun menjawab dekat soalan Amira ni. Dia kata yang arwah Wan Long dia hanya mencabut cincin tersebut dari jarinya dan menghulurkannya kepada dia. Dan apa yang dikatakan oleh arwah Wan Long adalah, kamu terima tak cincin ini dan segala yang mak nak bagi dekat kamu selepas ini. Dan pada time tu ibu Amira, dia berasa begitu sedih dan juga ingin menggembirakan hati arwah Wan Long. Dia pun berkata, saya terima mak. Saya terima dengan apa sahaja yang mak hendak memberikan kepada saya. Maka itulah akad yang telah dilakukan tanpa disedari oleh ibu Amira. Kemudian pada keesokan hari dia, ayah mereka ada membawa mereka sekeluarga balik ke Darul Shifa, di mana dia sudah membuat appointment. Dia ada buat appointment dengan Ustaz Halim tu. Dan pada time tu ibu Amira masih berada dalam keadaan yang masih lemah. Tetapi yang bagusnya, dia tidak berhenti berzikir menggunakan tasbih di tangan dia. Dan ibu dia ternyata memang penat lah, sebab sepanjang malam ibu dia tak mampu hendak tidur disebabkan rasa badan dia macam tak sedap dan macam ada benda yang sedang memerhati dia. Dan Amira ada mempelawa ibu dia untuk makan sarapan, tetapi ibu dia berkata dia tak nak sarapan sebab dia memang langsung tak ada selera untuk makan ataupun minum. Jadi apabila mereka telah sampai ke Darul Shifa, mereka pun menunggu diorang punya turn sebab ramai gila pesakit. Ustaz Halim pun ada cakap lah, rupa-rupanya ramai juga yang sakit pada time tu. So dia pun nak kena handle lah dia punya patient-patient yang sebelum itu kan. Dan yang nasib baiknya untuk mereka, mereka tidak perlu untuk menunggu lama. Selang beberapa minit, Ustaz Halim memanggil mereka untuk masuk ke dalam bilik rawatan. Jadi Amira dan abang dia pun memapah tubuh badan ibu dia yang sedang lemah itu, duduk menghadap dengan Ustaz Halim. Dan sebaik saja mereka masuk ke dalam bilik rawatan Ustaz Halim, ibu dia terus menangis teresak-esak. Dan Amira dalam keadaan terpinga-pinga hanya mampu untuk menyaksikan kesedihan ibu dia itu. Sambil tu dia pun pegang dan juga memeluk ibu kesayangan dia. So sepanjang Amira memegang erat ibu dia itu, ibu dia seolah-olah macam meronta-ronta kesakitan tau. Dan dia juga menyuruh Amira dan abangnya untuk melepaskan dia. Ini mungkin boleh jadilah disebabkan Amira dan abang dia telah pun memasang pendinding pada diri mereka dan juga berada dalam keadaan wuduk. Jadi dekat situ kan, Ustaz Halim dia menyaksikan lah macam apa sah pula ni kan, teruk sangat ni kan. Dan Ustaz Halim terus berkata ke arah ibu Amira, dan Ustaz Halim berkata, kalau engkau nak dilepaskan, kau kena duduk diam-diam. Dan ibu Amira hanya mampu untuk mengangguk dalam keadaan yang lemah. Jadi sepanjang mereka berada dalam bilik rawatan tersebut, terdapat pelbagai perbicaraan yang telah dilakukan. So apa yang dikatakan oleh Ustaz Halim ni adalah terdapat jin yang ada dalam tubuh badan ibu dia yang memang benar saka keturunan daripada moyang, iaitu ibu kepada nenek Amira. Untuk arwah nenek si Amira ni, dia punya arwah nenek ni, dia memang seorang yang kuat agama dan juga faham tentang perkara-perkara yang macam ni. Dan pada time tu, dia memang tidak mahu untuk menurunkan saka tersebut kepada arwah Wan Long dia. Disebabkan arwah Wan Long dia ni dikatakan dia punya pegangan agama itu tidak sekuat seperti arwah nenek dia itu. So dia risau kot-kot ada benda yang tak diingin terjadi. Dan berkenaan dengan saka tersebut, Ustaz Halim berkata yang saka itu hanya ditugaskan untuk menjaga keselamatan, memberikan tenaga untuk bekerja dan juga mencantikkan ataupun membuatkan tuannya itu disukai oleh orang ramai. Namun kerana arwah Wan Long telah memberikan jin tersebut tuan yang baru, iaitu ibu Amira, jin tu dia rasa tidak senang disebabkan ibu Amira adalah seorang yang memang kuat agama dia.
Dan selepas itu, Ustaz Halim dia berjaya mengeluarkan jin tersebut dan Ibu Amira menjadi separuh sedar. Dan kemudian Ustaz Halim juga ada melakukan akad untuk membatalkan Ibu Amira daripada menjadi tuan kepada jin tersebut. Dan Ibu Amira pula telah diberikan dengan air yasin untuk diminum serta dengan air limau kasturi yang telah didoakan untuk mandi. Dan selepas selesai berjumpa dengan Ustaz Halim, mereka pun telah pulang ke rumah, tetapi keadaan Ibu Amira masih berada dalam keadaan yang begitu lemah. Pada keesokan hari, Amira dia ada menyiapkan baldi dan juga air limau kasturi tersebut, dan dia ingat dengan pesanan Ustaz Halim yang menyuruh dia untuk berselawat di dalam hati sepanjang dia menyediakan air limau tersebut. Dan dia juga ada berpesan kepada ibu dia untuk berniat di dalam hati agar disembuhkan daripada segala penyakit dan juga gangguan. Alhamdulillah, selepas selesai mandi, Ibu Amira terlihat lebih segar dan juga kembali bertenaga. Dan pada malam itu juga, seperti biasa, mereka sekeluarga telah membacakan surah Yasin buat arwah Wan Long. Dan pada esoknya, mereka sekeluarga juga telah pergi kembali ke Darul Shifa untuk memeriksa keadaan ibu dia. Cuma dekat sini, Amira dia fikir yang masalah dah settle tau. Tetapi dia tak sangka ada benda lagi yang masih lagi mengganggu ibu dia itu. Jadi sewaktu mereka sampai ke Darul Shifa dan berjumpa dengan Ustaz Halim, dan mereka pun terus masuk ke dalam bilik rawatan, dengan secara tiba-tibanya Ibu Amira ada berkata dengan perlahan, "Aku tak tahu ingin ke mana lagi disebabkan aku sudah tiada tuan." Itulah kata-kata yang dikeluarkan oleh Ibu Amira, dan Ustaz Halim dia sedar bahawa itu adalah bukan Ibu Amira yang sebenar. Jadi Ustaz Halim pun berkata kepada jin tersebut, "Kamu kembalilah ke tempat asalmu. Manusia dan jin tidak boleh saling berdampingan. Dia tidak mahu untuk menjaga kamu. Jadi sekarang ni kalau kamu hendak selamat dunia akhirat, adakah kamu hendak masuk Islam?" Ustaz Halim berkata kepada jin tersebut. Ustaz Halim sempat nego dia nego dengan jin itu tau. Okey, dan yang bagusnya pada akhirnya jin itu telah memeluk Islam dan keluar daripada tubuh Ibu Amira. Dan Ustaz Halim memberikan air yasin kepada Ibu Amira untuk diminum. Selepas kejadian tersebut, Alhamdulillah, tiada lagi gangguan terhadap Ibu Amira, dan dia dan juga abang dia pun telah dihantar pulang ke asrama pada hari Jumaat. Jadi sewaktu mereka sampai ke asrama masing-masing, banyaklah cikgu, student tanya kan, "Mana korang pergi untuk selama seminggu ni kan? Lama tak nampak, apa terjadi kan?" Dan Amira hanya mengatakan yang ibu dia sakit demam dan dia perlu menjaga dia. Dan sejak itulah Amira dia sentiasa berhati-hati untuk menerima apa-apa barang daripada sesiapa sahaja. Malah kalau ada hadiah yang bertulis, "Semoga awak sudi menerimanya," Amira akan buang, kecuali jika barang itu berharga, dia akan ruqyah terlebih dahulu sebelum menerima hadiah tersebut. Dan itu adalah kisah Ibu Amira yang telah mengikat perjanjian tanpa sedar, saka tinggalan moyang Amira. Jadi pengajaran dalam kisah ini adalah jangan kita mudah percaya untuk menerima sebarang pemberian yang disangka sebagai satu nikmat, tetapi pada akhirnya memakan diri kita tanpa kita mengetahui asal usul pemberian tersebut. Dekatkanlah diri dan juga sentiasa meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian itu sahaja untuk segmen Seram Kliwon episod kedua ini. Aku harap korang terhibur dan aku nak minta maaf jika ada sebarang kesilapan dan juga kurangan. Teruskan lagi support Nas Winchester. Jangan lupa subscribe, like, share dan juga komen. I will see you in the next premiere. Stay safe, stay healthy guys. Assalamualaikum. Bye-bye. Jadi setelah selesai majlis pengebumian, mereka pun pulang ke rumah arwah Mang mereka. Mang Long. Lahanat kau ni. Jadi apabila itu terjadi, lagi TikTok. Lepas tu dia tersentuh satu benda tau. Satu benda yang macam batang yang keras. Salah saya bunyi. Bodoh lah, batang keras je. Berak Abang dia cuba untuk bersalam bersama ibunya, tetapi ibu dia mengelak, lalu pergi masuk ke dalam tong sampah. Okey, tapi yang nasib baiknya mereka tak perlu bertunggu lama. Banyak ayat baru saya ada di kelompong.
Bertunggu lama. Aku shit lagi. Menunggu kan? Bertunggu. Mana dia bertunggu? BM aku out siap. Dan itu adalah kisah Ibu Amira mengikat perjanjian bersama Saka. Bersama Saka. Kau sama Saka. Dan itu adalah kisah Ibu Amira yang telah mengikat perjanjian tanpa disedar. Ya, aku start balik.